Cikgu Azlina untuk mulakan majlis kita pada hari ini. Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bersaha Encik Ahmad Azizi bin Alias, Guru Besar SK Desa Amanpuri. Yang dihormati Puan Hanida binti Saidin, Penolong Kanan Pentadbiran SK Desa Amanpuri. Barisan guru-guru SK Desa Amanpuri, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita diberikan luangan waktu untuk sama-sama berada dalam majlis pemuafakatan Ibu Bapa SK Desa Amanpuri bagi tahun 2021. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan limpah kurnianya, marilah kita sama-sama memohon taufik dan hidayah sempena majlis pemuafakatan Ibu Bapa tahun 6. Majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Muslim bin Balia untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, ya Munzilal Barakat, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih di atas bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Muslim itu tadi. Bagi meneruskan acara, majlis dengan hormatnya menjemput yang berusaha Guru Besar Encik Ahmad Azizi bin Alias untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih Pengerusi Majlis Pak Azlina Abdul Aziz. Yang dihormati Puan Hanida Saidin, Penolong Kanan Pentadbiran, guru-guru tahun 6 dan ibu bapa tahun 6 yang dikasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini, walaupun kehadiran tidaklah begitu baik. Dan bagi pihak sekolah, perkara ini amat menduka cita kalah kerana makluman-makluman nak disampaikan tidak dapat disampaikan sepenuhnya kepada ibu bapa.
Dan masalah timbul selepas ini, ibu bapa yang tidak hadir, tidak tahu apa yang sekolah lakukan, dan mereka akan membuat macam-macam kesalahan ataupun komen-komen yang tidak sepatutnya lah. Apapun kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini, saya ucapkan tahniah. Perjumpaan kita pada hari ini sebenarnya bertujuan untuk pertamanya memberi gambaran kepada ibu bapa prestasi anak tuan-tuan dan puan terkini selepas kita menjalani ujian bulan Mac. Yang kedua, pembentangan perancangan tahun 6 2021 yang akan dibentang oleh Pak Azrina sebentar lagi. Perkara ketiga, daripada pembentangan semua tujuan daripada ibu bapa untuk kita bawa mandat ini ke dalam mesyuarat agung, dan selepas mesyuarat agung mendapat persetujuan mesyuarat agung, kita akan panjangkan perancangan ini kepada pihak PD untuk mendapat kelulusan ataupun kebenaran. Segala-galanya perlu dilakukan segera kerana langkah-langkah untuk mendapatkan pengesahan atau kelulusan DPD ambil masa yang agak lama juga. Jadi segalanya akan kita tengok di akhir penghantaran makluman ataupun perancangan ini ke pihak PD lah. Apapun saya ucapkan tahniah lah kepada unit kurikulum yang diketuai oleh Tuan Hanida kena membuat langkah awal tentang persiapan atau perancangan tahun 6 2021. Walaupun di tingkat rasmi kita belum mendapat apa-apa makluman mengenai perpesaan UPSR, tapi yang penting perancangan kita ni untuk memastikan murid-murid kita mendapat perhatian yang cukupnya untuk mencapai KPI sekolah di tingkat perpesaan peringkat sekolah seperti TBD termasuk peringkat perpesaan akhir tahun pada tahun 2021. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat nanti ada dua bahagian, satu program yang tidak melibatkan kos daripada ibu bapa, satu bahagian yang perlukan kerjasama ibu bapa untuk membantu kos untuk melaksanakannya. Jadi apa yang menjadi masalah setiap tahun ialah ibu bapa merasa terkesan untuk membayar kos yang diperlukan kerana mereka mendapat maklumat lewat ataupun tidak dapat maklumat seperti yang tidak hadir hari inilah. Jadi sebenarnya kos ni boleh kita bayar secara beransur-ansur, bukan langsam. Jadi kalau langsam tu dia akan menimbulkan banyak masalah pada pihak sekolah kerana tidak ramai yang boleh bayar begitu. Jadi saya harap ibu bapa yang hadir hari ini dapat kefahaman daripada pembentangan ini supaya jelas tidak ada lagi perkara-perkara yang berlaku setiap tahun, ibu bapa tidak puas hati dan sebagainya. Jadi saya berharaplah ke depan ini juga ibu bapa bolehlah bertanya sebarang semestilan soalan kepada penyelaras atau guru tahun 6 ataupun kepada saya supaya tidak timbul perkara-perkara yang selalu berlaku pada tahun 6, iaitu ibu bapa tidak begitu mengambil zat dan terutama yang patut diberikan kepada pihak sekolah. Jadi itu sajalah yang nak saya sampaikan pada hari ini. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Yang ulas kasih Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih di atas ucapan Guru Besar sebentar tadi. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan pembentangan aktiviti kecemerlangan bagi murid tahun 6 sesi 2021. Okey, pertama kali sekali selamat datang dan tahniah saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang prihatin yang hadir ke majlis pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, objektif kita pada pagi ini untuk memberi pendedahan tentang aktiviti dan juga program kecemerlangan
yang melibatkan murid tahun 6. Seterusnya menggalakkan kerjasama ibu bapa murid tahun 6 dalam meningkatkan prestasi dan kecemerlangan UPSR tahun 2021. Seterusnya untuk mengeratkan hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa murid. Okey, di sini saya akan terangkan, akan membentangkan mengenai UPSR tahun 2016 hingga 2019 sebab kita tahun lepas ada periksa. Pada tahun 2016 kita mendapat seorang calon yang dapat 6A. Peratus lulus kita adalah 60.81 dengan grade peratus sekolah 3.33. Manakala pada tahun 2017 kita tiada calon yang 6A. Peratus lulus kita adalah 65.71 dengan grade peratus sekolah 3.06. Manakala pada tahun 2018 kita ada seorang calon 6A. Peratus lulus adalah 66.67 dengan grade peratus sekolah 3.14. Dan pada tahun 2019 kita tiada calon 6A. Peratus lulus 72.22 dengan grade peratus sekolah 2.98. Okey, ini adalah pencapaian mengikut mata pelajaran. Okey, untuk tahun 2016, bahasa Melayu pemahaman, peratus yang kita capai adalah 93.2, meningkat pada tahun 2017 iaitu 94.3. Pada tahun 2018 96.1 dan pada tahun 2019 98.2. Okey, untuk mata pelajaran bahasa Melayu penulisan bagi tahun 2016 adalah 85.1%, tahun 2017 97.1%, 2018 96.1% dan pada tahun 2019 90.7%. Okey, bagi bahasa Inggeris pemahaman pada tahun 2016 77.0, 2017 78.6%, 2018 76.5% dan 2019 90.7%. Okey, bagi mata pelajaran bahasa Inggeris penulisan, 2016 78.4%, 2017 74.3%, 2018 76.5% dan 2019 79.63%. Okey, bagi mata pelajaran matematik pula, 2016 sebanyak 67.6%, 2017 80.0%, 2018 82.4% dan 2019 83.3%. Okey, untuk mata pelajaran sains pula, 2016 90.5%, 2017 95.7%, 2018 98.0% dan pada tahun 2019 98.2%. Okey, ini adalah keputusan UPSR sekolah kita pada tahun 2019. Okey, bilangan calon kita adalah seramai 54 orang. Grade peratus sekolah kita 2.98. Pada tahun ini kita memang tiada calon 6A. Bilangan mencapai tahap minimum 39 orang dengan peratusnya 72.22%. Okey, so ini adalah target UPSR pada tahun ni. Okey, sekiranya ada UPSR. Okey, bilangan calon kita adalah seramai 53 orang. Dan 6A kita target ada 2 orang. Okey, bilangan mencapai tahap minimum 33 orang.
menjadikan jumlahnya seramai 35 orang dengan peratus 66.03%. Okey, yang ini adalah pencapaian murid yang lulus dan juga gagal bagi UPSR tahun 2019. Okey, bagi bahasa Melayu pemahaman peratus yang lulus adalah 98.2, okey, manakala yang gagal adalah 1.8. Bahasa Melayu penulisan, peratus yang lulus adalah 90.7%, manakala yang gagal adalah 9.3. Okey, bahasa Inggeris pemahaman, peratus lulus adalah 90.7, yang gagal pula adalah 9.3. Bahasa Inggeris penulisan, jumlah peratus yang lulus 79.6, manakala yang gagal 20.4. Bagi mata pelajaran matematik, peratus yang lulus adalah 83.3, manakala yang gagal 16.7%. Dan bagi mata pelajaran sains, peratus yang lulus adalah 98.2 dan yang gagal adalah 1.8. Grade purata mata pelajaran kita adalah 2.98. Okey. Okey, so sini saya akan bentangkan program kecemerlangan UPSR pada tahun ini. Okey, yang ini adalah anggaran perbelanjaan program kecemerlangan tahun 6. Okey, hari ini program yang pertama kita majlis pemuafakatan ibu bapa. Okey, yang ni tiada kos lah sebab kita buat secara online. Okey, yang kedua adalah showcase PBD, pentaksiran bilik darjah, okay, untuk semua murid tahun 6. Okay, tarikh pelaksanaannya adalah pada Mei dan juga Oktober. Okay, kita buat 2 kali, pertengahan dengan akhir tahun. So anggaran kos dia adalah sebanyak RM1,000 yang melibatkan kos hadiah serta penyediaan bahan bagi guru-guru mata pelajaran itulah. Okay, seterusnya kelas bimbingan atau intervensi, yang ni kita buat 30 minit selepas waktu persekolahan hari Isnin hingga Khamis. Okay, tarikh pelaksanaannya dijangka pada bulan Mei. Okay, anggaran kos dia RM5,000. Okay, melibatkan kos photostat bahan dan juga modul-modul yang akan digunakan. Okay, untuk hari Sabtu pula, sasaran kita adalah murid-murid yang terpilih. Yang ini guru mata pelajaran akan memilih murid mana yang akan mengikuti kelas bimbingan pada hari Sabtu. Jadi murid hari Sabtu tu datang macam biasa, ambil suhu semualah dekat pondok jaga dan masuk ke kelas lah. Okey, yang keempat adalah ceramah teknik menjawab soalan UPSR siri 1 dan juga 2. Okey, kita dah jalankan siri yang pertama iaitu pada bulan 3 hari tu, 16 hingga 18. Okey, kos dia, anggaran dia adalah sebanyak 1,600. Kos penceramah kita panggil untuk 4 mata pelajaran iaitu BM, BI, Sains dan juga Maths. Okey, untuk 2 sesi lah. Okey, 1,600. Okey, seterusnya program gerak gempur. Okay, program gerak gempur ni adalah program pra-ujian sebelum murid menduduki ujian sebenar. Okey, kita akan mula pada April yang melibatkan kos sebanyak 1,296. Okey, kos ini termasuk kos photostat. Okey, RM3.54 kali bilangan semua murid. Okey, sebanyak 8 kali lah. Okey, menjadikan jumlah semua sekali 1,296. Jadi kos perbelanjaan adalah sebanyak RM8,896. Okey, jadi pada tahun ini sumbangan tahun 6 kita minta sebanyak 230 untuk program kecemerlangan. Okey, sekiranya ada UPSR, okey, mungkin aktiviti yang tadi tu akan bertambah lah. Okey, yang ini setakat
sekarang ni kita masih lagi menunggu sekiranya pengumuman akan kata ada UPSR, kita akan adakan aktiviti lain lah, tambahlah maksudnya aktiviti tu. Okey, jadi sekarang saya akan kenalkan tenaga pengajar tahun 6 bagi subjek Bahasa Melayu. Okey, untuk 6 Okey, saya minta maaf ada sedikit masalah teknikal. Saya punya mic dia tak berapa nak dengar.
Sekarang boleh dengar ke suara saya? Okey, boleh Okey, saya sambung dengan tenaga pengajar
Okey, test. Dengar? Dengar tak? Dengar Okey, jadi saya sambung dengan tenaga pengajar tadi. Okey, boleh dengar suara? Okey, boleh dengar suara? Okey, boleh dengar suara? Okey, saya sambung saya sambung Untuk bahasa Melayu, untuk kelas 6 Bestari,
ada Puan Nohanida binti Saidin dan juga Puan Irma Suryani binti Ramli. Okeylah ya, rasanya kita ada masalah teknikal daripada Cikgu Azlina. Jadi tak apalah, biar saya yang sambung. Boleh dengar suara saya? Tolong respon sesiapa di sana. Boleh. Okey, tadi penyelaras tahun 6 iaitu Cikgu Azlina telah pun membentangkan slide dan untuk semua ibu bapa hari ini ya. Jadi di situ juga telah dibentangkan juga sedikit maklumat mengenai program yang akan dilaksanakan bagi tahun 6. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh penjelasan saya tadi, aktiviti itu hanya sebahagian saja ya. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau ada UPSR, aktiviti itu akan bertambah sebenarnya. Sebenarnya program untuk tahun 6 menjelang sebelum peperiksaan UPSR sangat banyak ya. Sangat banyak dan sangat pack aktiviti untuk murid tahun 6 ya. Kejap lagi saya jawab soalan cikgu soalan tuan-tuan ya. Sekarang ni saya dulu briefing sedikit lagi sebab tadi cikgu-cikgu saya tu tak dapat, suara dia tak jelas. Jadi antara tadi yang dibentangkan tadi tu adalah guru-guru tahun 6, barisan guru tahun 6 pada tahun ini. Sebenarnya kalau ikutkan sebelum ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk setiap subjek teras saya sediakan guru secara pairing, maksudnya secara berpasangan ya. Guru-guru saya contohnya bahasa Inggeris ada 2 orang guru, bahasa Melayu ada 2 orang guru, matematik ada 2 orang guru. Ini dan juga sains ada 2 orang guru. Tetapi pada tahun ini kami cuma bahasa Melayu saja, iaitu saya bersama Cikgu Emma ya. Yang lain tu ada saya bersama Cikgu Emma atas sebab-sebab yang tertentulah, tapi saya tak boleh jelaskan di sini ya. Yang lain tu saya buat secara seorang-seorang sebab kita belum lagi mendapat pengumuman daripada pihak KPM sama ada kita ada ke tidak UPSR. Tetapi bagi kami, pihak kami tidak mahu menunggu pengumuman. Kerana kalau kami menunggu pengumuman daripada KPM, maksudnya tindakan perjalanan kami untuk mendidik murid kami ini untuk meningkatkan akademik adalah terlalu lambat. Jika untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan bahawa untuk ujian bulan Mac yang baru ini, hasil dapatan ataupun hasil keputusan yang kami terima adalah sangat menyedihkan. Kerana murid ini terlalu lama tidak bersekolah ya, dan juga tidak ada bimbingan di rumah kan. Jadi mereka ini dah berada di luar landasan. Contohnya untuk bahasa Inggeris dan juga matematik. Walaupun diajar untuk kemahiran yang asas, mereka masih tidak dapat menguasai disebabkan terlalu lama bercuti dan juga tidak mendapat yang berterusan daripada guru-guru daripada guru SKDA. Jadi sebab itulah saya nak menerangkan di sini kenapa saya mengatur separuh daripada program tahun 6 ya, supaya saya tidak mahu murid-murid ini jauh ketinggalan. Kalau puan-puan nak tahu bahawa
keputusan ujian Mac yang baru ini, murid-murid tahun 6 baru saja mencapai 20%. Jadi tadi perempuan telah dibentangkan dengan target kami, ya. Tolong bentangkan semula Cik Nah boleh, yang untuk target kita pada tahun 2021, berapakah peratus yang kami nak capai, yang saya target, ya. Kalau ikutkan 2019, itu adalah pencapaian terbaik daripada guru-guru SKDA, iaitu 72.22%. Disebabkan COVID pada tahun 2020, ya, kita tidak ada UPSR, dan 2021 ini sepatutnya kalau mengikutkan sejarah UPSR 2021, sepatutnya target UPSR pada tahun ini ialah 75%. Itu kiraan yang paling tepat, 75%. Ya, itu bukan kiraan yang menuju 4 belalang, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah kiraan berdasarkan pencapaian setiap murid pada tahun 2019, ya. Jadi saya nak maklumkan di sini kenapa kami terpaksa turunkan di sini, iaitu kepada 66%, ya. Kami jangkakan murid-murid ini mendapat 66% kerana saya bersama guru saya telah menilai, ya, dan menganalisis data pada ujian Mac yang baru saja murid tahun 6 duduki baru ini dengan hanya peratus 20% sahaja. Jadi bayangkan jika ada UPSR pada tahun ini, iaitu yang dijangka bulan 11, sememangnya murid ini tidak mampu nak mencapai 75%. Ya, kerana masuk sekolah hari itu pun dah sangat lambat, ya, kita masuk bulan Mac. Sepatutnya bulan Mac, pada ujian bulan Mac, murid-murid ini sepatutnya telah mencapai dalam 30 lebih, ya, sepatutnya yang lepas. Kami punya sejarah pencapaian akademik kami, bila murid masuk saja ujian bulan Mac, mereka dah mencecah 30 ataupun paling kurang 29%, ya. Jadi tuan-tuan bayangkan daripada 20% nak pergi ke 30% tu. Jurangnya sangat jauh. Sebab itulah kami menjangkakan UPSR kalau sekiranya diumumkan hanya mendapat 66.03. Namun begitu, saya nak terangkan di sini, ya, sekiranya murid-murid ini mengikuti program yang disediakan oleh pihak sekolah dengan cara konsisten. Konsisten itu bermaksud setiap hari murid ini pastikan hadir ke sekolah. Tidak ada yang ponteng. Ya. Saya dapati murid 6A, 6B ni dia ada penyakit lagi sebab dah lama tak datang sekolah. Dia sukalah, ya. Asyik tak datang. Ya. 6B pun sama. Ada je murid yang tak hadir. Susah nak dapat kehadiran penuh. Ya. Itu belum lagi 6A. 6B sebab saya mengajar, jadi saya tahulah. Itu 6A ada juga murid yang selalu tak hadir, yang ponteng-ponteng ni. Kalau dalam seminggu tu asyik ada ponteng, bagaimana murid ni nak mencapai tahap pencapaian akademik yang baik? Saya nak beritahu kepada semua ibu bapa, kunci kejayaan murid-murid ialah hadir ke sekolah secara konsisten. Ya. Sebab kalau dia asyik on off, dia tidak akan menjamin murid ini untuk belajar secara kualiti. Ya, itu yang berlaku. Ya. Jadi kalau yang sejarah yang lepas-lepas, murid yang tidak hadir yang on off ni, saya memang akan pergi ke rumah. Saya pukul 8 pagi saya akan ketuk rumah tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-puan jangan terkejut. Ya. Sebab saya memang dah setiap tahun memang itulah rutin saya untuk memastikan akademik di SKDA ni meningkat. Saya terpaksa buat macam tu. Ya, sebab saya dah bagi tahu dalam grup, tapi respon ibu bapa tak ada dan tak ada tindakan daripada ibu bapa. Jadi saya lah terpaksa buat tindakan sebab ibu bapa tak ada tindakan. Anak tak pergi sekolah tak kisah, kan. Jadi saya terpaksa lah sebab saya nak murid saya berjaya. Jadi saya pergi rumah, saya ketuk pukul 8 pagi. Jadi saya akan ni lah bawa murid tu ataupun anak puan tu ke sekolah. Itu yang saya lakukan setiap tahun dan itulah kunci kejayaan kami. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok untuk 3 tahun berturut-turut setiap tahun UPSR sekolah ni meningkat sehinggalah kami mencapai tahap yang paling tinggi iaitu 72.22. Ya. Kerana saya turun padang, saya pergi rumah, saya tak kisahlah kan kalau ada ibu bapa yang marah saya sebab dah dia tak nak tanggungjawab dengan anak dia. Kan. Jadi saya terpaksalah turun. Ya. Kalau saya rasa kalau ibu bapa yang bertanggungjawab, dia macam mana pun dia akan suruh anak dia pergi sekolah. Ya. Itu puncanya, ya.
Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas ya mengenai program yang kami buat, sebab murid-murid ini, okey, yang pertama saya nak jelaskan ialah murid-murid ini akan tetap melalui program gerak gempur kerana murid ini akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Itu wajib. Kalau tuan-tuan nak tahu peperiksaan pertengahan tahun, bila anak puan masuk ke sekolah menengah, cikgu sekolah menengah akan melihat keputusan peperiksaan akhir tahun murid-murid ini walaupun UPSR tidak ada. Jadi tadi ada beberapa yang bertanya dengan saya, adakah perlu membayar 230 tu jika tidak ada UPSR? Ya, tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar sebab itu adalah kos untuk kami membuat program seperti PBD yang wajib dilaksanakan. Wajib untuk tahun 6 dan juga kos untuk murid-murid ini menjalani gerak gempur iaitu ujian. Gerak gempur ini adalah ujian yang kami susun setiap kali sebelum menghadapi peperiksaan besar. Contohnya peperiksaan pertengahan tahun. Tadi Cikgu Azina dah bentangkan bahawa peperiksaan gerak gempur yang pertama akan dijalankan pada bulan 5 ini iaitu sebelum peperiksaan pertengahan tahun. Ya. Jadi ada ujian gerak gempur yang pertama. Okey. Dan nanti selepas saja naik cuti raya pun kita akan adakan gerak gempur. Kerana kami nak murid ini biasa dengan soalan-soalan yang diberikan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang untuk tahun 6 adalah soalan yang setara. Maksudnya setara ni, soalan ni sama bagi semua sekolah di Gombak. Dan soalan ni perlu dibeli. Inilah kos yang kami nak yang saya nak bagi tahu ni kenapa wajib bayar 230 tu. Sebab yang sebelum ni kami kutip 300 tapi sekarang ni 230 ni yang wajib. Ya. Yang sebab 300 tu sebab dulu ada majlis graduasi. Sekarang ni kami tak memasukkan lagi majlis graduasi sebab kami tidak tahu dibolehkan atau tidak untuk hujung tahun ni berkumpul ramai-ramai di sekolah. Jadi kami tak tahu. Kami buang benda tu. Kami hanya tetapkan perkara yang wajib sahaja. Jadi soalan pertengahan tahun pun kami akan beli. Soalan akhir tahun pun akan beli. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan ni dinilai secara sama rata untuk semua murid di Gombak. Jadi tuan-tuan tak boleh cakap sekolah lain tu sekolah lain, tak boleh. Sebabnya memang dibuat secara sama rata soalan. Bukan kami yang buat soalan tu. Ya. Jadi murid ni perlu ada latihan dan itu latih tubi. Gerak gempur ni adalah satu latih tubi yang sangat intensif yang saya sediakan untuk murid-murid tahun 6 supaya murid ini akan tahu dan faham dan jelas. Sebab cara paling cepat untuk murid menguasai semua kemahiran dalam masa yang singkat adalah dengan menjawab banyak soalan dan berbincang dengan guru-guru dia dalam kelas. Itu adalah cara yang paling praktikal. Ya. Sebab itu kami banyak ujian. Ya. Saya memang dah cakap dengan guru saya tak nak cikgu saya terlalu ikut je nak benda yang macam ikut silibus tu. Sebab kami tak boleh, sebab masa sangat suntuk tuan-tuan dan puan-puan kerana kita ada banyak cuti. Tahun ni lagi banyak cuti. Ya. Sebenarnya tahun ni lagi ada banyak cuti tapi saya tak naklah bagi tahu, nanti tuan-tuan tahulah bila tempoh waktu tu sampai tahun. Memang banyak cuti sangat tahun ni. Ya, dah lah tahun lepas dah setahun murid-murid tak belajar, tahun ni cuti lagi banyak. Jadi masa bila murid ni nak belajar betul-betul? Ya. Okey, jadi ada tak lagi soalan nak tanya pada saya? Boleh tulis dekat chat ni, saya boleh baca. Ada lagi? Jadi bayaran 230 memang nilah wajib untuk semua, ya. Sebab kos itu hanyalah untuk murid-murid ini untuk nilah kertas, ya. Kertas yang paling utama. Kertas memang banyak kami gunakan sebenarnya, ya. Memang sebab cikgu-cikgu dia akan buat modul, ya. Lepas tu beli modul macam guru matematik dia akan beli modul yang ada disediakan oleh JU Matematik Daerah Gombak. Jadi dia gunakan soalan tu, ya. Dan juga cikgu bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris pun ada membeli modul. Jadi duit inilah yang kami gunakan. Walaupun saya nak terangkan kepada semua ibu bapa, selalunya ibu bapa kelas 6A yang selalu tak bayar. Ya, tapi saya nak jelaskan di sini, saya terpaksa gunakan duit yang disumbang oleh ibu bapa tu untuk semua murid sebab saya tidak boleh mendiskriminasikan murid saya yang lain disebabkan tindakan ibu bapa dia yang lain. Jadi ibu bapa yang
tak bayar ni, dia kena tanya, tepuk dada dia tu, tanya diri sendirilah. Ya. Maksudnya dia tak bayar tapi membiarkan anak dia mengguna kemudahan yang diberikan oleh orang lain. Dia tak ada menghulurkan pun. Cikgu, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh membayar secara beransur-ansur. Ya. Kita tak adalah minta 230 tu one shot. Kalau tuan-tuan rasa macam tidak mampu membayar secara one shot, tuan-tuan dan puan boleh membayar secara beransur-ansur. Boleh, tiap-tiap bulan tuan-tuan bayar. 100 ke dulu, 50 ke, ya, ikut kemampuan sehinggalah bulan 11 ni, ya, sebab kita nak sampai bulan 11 ni lambat lagi, ya. Jadi boleh tuan-tuan dan puan mulakan dari sekarang dan bayar. Okey, saya nak menjelaskan sedikit tentang kelas hari Sabtu. Nanti tuan-tuan dan puan ada pula yang sebab tadi Cikgu Azrina terangkan bahawa murid-murid yang terpilih. Tuan-tuan dan puan jangan salah faham. Murid yang terpilih ni bermaksud nanti adalah pula sebab pernah ibu bapa sebelum ni dia persoalkan, kalau macam tu buat apa kami bayar 230 hari Sabtu murid yang terpilih? Itu salah. Saya nak bagi tahu bahawa murid hari Sabtu kami pilih secara berperingkat. Sebenarnya semua murid akan terlibat pada hari Sabtu. Tetapi kami mula dengan murid yang hampir boleh lulus, ya, dan boleh dipulihkan. Kami mulakan dahulu dan mengikut peratus untuk mencapai tahap kecemerlangan tu. Ya. Nanti apabila tiba satu masa, semua murid akan datang pada hari Sabtu. Ya. Murid-murid yang tidak datang, tak dipilih untuk datang hari Sabtu, mereka ini ada kelas intensif pada hari sekolah yang seperti yang diberitahu oleh Pak Zina tadi, dari hari Isnin hingga hari Khamis, iaitu dari pukul 1 hingga 1:30. Ya, ada kelas tambahan, itulah setengah jam tu yang saya bagi tahu tu. Pukul 1 hingga 1:30 setiap hari. Nanti akan dimulakan sebaik saja naik cuti raya ni. Ya, sekarang kami tak boleh. Sebenarnya agak lambat tahun ni nak mula sebab kita mula sekolah. Sebenarnya kalau ikut yang selepas-lepas, kami dah mula kelas tambahan ni daripada bulan 2 lagi. Ya. Tapi disebabkan kita naik sekolah pun bulan 3 dan saya pun banyak benda saya nak buat dulu dan nak set up. Jadi banyak masa tu terlalu suntuk. Ya. Jadi baru ada kesempatan, jadi kita mula lambat sikit tahun ni iaitu selepas raya. Jadi selepas raya anak tuan-tuan dan puan-puan akan mula balik pukul 1:30 lah. Ya, untuk tahun 6 saja. Ya, jadi untuk urusan transport ke sekolah agama ataupun balik ke rumah, tuan-tuan dan puan-puan kena uruskan. Nanti surat akan dikeluarkan oleh Puan Azlina untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, ya. Okey. Jadi tentang kelas tahun 1 hari Sabtu tu sebenarnya nanti saya dah bagi tahu secara berperingkat. Untuk permulaan ni kami nak buat pemulihan. Kejayaan, untuk mencapai kejayaan dalam akademik, kami kena pulihkan murid yang tak boleh dahulu. Murid yang dah boleh menguasai semua subjek, kami dia akan belajar pada setiap hari Isnin hingga Khamis. Murid yang hari Sabtu kami panggil murid yang perlu dipulihkan dahulu. Kemudian bila dah sampai satu waktu, semua murid akan dipanggil, semua murid akan dipanggil pada hari Sabtu untuk kita terus pecut ke arah peperiksaan akhir tahun ataupun jika ada UPSR, kita akan menuju ke arah UPSR, ya. Ya, nanti saya akan beri tahu kepada semua ibu bapa bilakah boleh mula buat pembayaran ataupun sumbangan untuk tahun 6 ni, ya. Okey, ada soalan? Boleh lagi? Kelas tambahan saya dah jawab. Okey, tarikh nanti saya akan umumkan kemudian, ya, setelah selesai. Ada lagi? Tak ada, ya? Ada? Boleh tanya tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh jawab. Ya, Cikgu Azrina dia tak boleh jawab tadi, dia ada masalah mic tadi, ya. Okay, setakat ni tak ada dah. Saya anggap kira selesai lah, ya. Kelas Sabtu jelas, okey. Ya.
Saya nak maklumkan semula 230 tu untuk ni lah daripada bulan 1 daripada bulan 3 hingga bulan 11 ya. Sebab sekolah akan berakhir pada bulan 11. Sekarang ni sekolah takkan berakhir bulan 10 dah ya. Sekarang tempoh persekolahan adalah sangat panjang. Ya. Jadi 230 tu sebenarnya sangat sikit jika nak dibandingkan berapa bulan murid ini belajar di sekolah ya. Memang kami sebenarnya ada banyak lagi benda yang perlu dibuat ya, tapi kami tak nak membebankan ibu bapa sebab kami rasa itulah yang terbaik. Lagi satu, 230 ni juga akan digunakan untuk PBD. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada anak yang bersekolah tahap 1 ya. Tahap 1, tahun 1, 2, 3 dah dijalankan showcase baru ni untuk PBD. Tahun 6 pun perlu ada showcase sebab bila akhir tahun nanti, bila mereka pergi ke sekolah menengah, slip PBD atau pentaksiran berdasarkan bilik darjah ni perlu dibawa bersama slip peperiksaan akhir tahun. Ya. Nanti cikgu sekolah menengah dia akan tengok, dia akan nilai pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan 2 slip ini. Sebab tu kena ada aktiviti. Ya. Jadi saya nak maklumkan pentaksiran berdasarkan bilik darjah ini bukanlah pentaksiran yang dibuat secara nujum pak belalang. Tak. Ya. Kita ada aktiviti. Kita nak tengok murid ni boleh mencapai ke tidak. Ya. Berapakah tahap penguasaannya? Boleh ke diberi tahap penguasaan 5 atau 6 ataupun paling minima adalah 3? Ya? Jadi sebab tu kena buat aktiviti. Kita tak naklah buat ni selain daripada pemerhatian guru setiap hari. Ya? Pemerhatian guru setiap hari juga macam kerja-kerja sekolah, kerja rumah yang diberikan oleh guru, itu juga adalah merupakan salah satu instrumen untuk penilaian PBD untuk anak tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya dah melalui banyak proses PBD dah juga ya sebelum dia masa-masa dia di tahap 1 ya. Jadi bila tahun 6 ni memang kita kena buat secara lebih inilah proper supaya murid ini apabila mendapat slip PBD tu jadi mudah bila dia pergi ke sekolah menengah ya. Benda ni jelas, nyata dan ada evidence. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan tak bolehlah cakap dengan guru-guru saya macam mana cikgu letak anak saya ni 3 ke 4 ke, tak boleh lah sebab ada evidence. Boleh Puan Syuhada boleh macam saya cakap tadi, boleh bayar sikit-sikit secara ansur-ansuran. Kita tak memberi tekanan kepada ibu bapa untuk membayar secara one shot tak ya. Tapi kami perlukan bayaran ini untuk menjalankan aktiviti yang telah kami rancang untuk tahun 6. Sebenarnya murid tahun 6 memang banyak guna kertas ya. Dia banyak guna modul, banyak guna buku. Kadang-kadang tu ada bila buku latihan yang tuan-tuan dan puan-puan beli di kedai buku tu dah habis, guru-guru subjek ni dia akan beli daripada luar. Dia usahakan diri tapi gunakan duit yang disumbang oleh tuan-tuan dan puan-puan ni lah. Ya. Guru-guru ni akan mencari apakah buku atau aktiviti yang sesuai dan beri kepada murid-murid ini. Ya, tapi saya nak jelaskan di sini, walaupun ada ibu bapa yang tak bayar, tapi saya tetap berikan juga aktiviti yang sama, buku yang sama, pengajaran yang sama, ya. Segala-galanya lah, semua program yang sama. Ya, saya tidak membezakan. Jadi ibu bapa yang tak bayar tu kena ni lah, macam saya cakap tadi, tepuk dada, tanyalah diri sendiri ya. Okey? Okey, saya rasa itu saja. Tidak ada soalan. Ada soalan lagi sebelum saya tutup? Cikgu Azrina, mic dah boleh on ke belum? Nanti saya bagi tahu dalam grup dalam grup ibu bapa tahun 6 ya. Pembayaran bermula bila cikgu Miza Dek. Okey. Puan Miza, nanti saya akan bagi tahu, kami akan keluarkan surat ya. Kami akan keluarkan surat dan kami akan bagi tahu dalam grup ibu bapa ya. Puan Azrina dah boleh? Test. Dengar tak? Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Tidak ada lagi soalan. Okey, sekian terima kasih di atas respon tuan-tuan dan puan-puan untuk saya hari ini. Okey, Cikgu Zina. Okey, doain. Okey, dengar. Dengar Cik Nah, dengar. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hanida di atas penjelasan itu tadi.
Jadi untuk itu kami sebagai peneraju acara memohon maaf atas segala salah dan silap. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang tidak elok itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum tu pastikan semua ibu bapa isi link kehadiran tu ya. Isi link kehadiran yang dipaparkan pada hari ini. Ustaz boleh paparkan lagi sekali?